kalau kita kata darurat ini atas sebab mahu menyelesaikan permasalahan politik. Jadi dia tidak seumpama perisytiharan darurat pada tahun 1969. Dia tidak melibatkan pertumpahan darah. Bersama saya Haslina A.R. Kamaluddin dalam Sinar Live, bukan cakap kosong. Kalau ikutkan dari segi perundangan, saya cakap yang paling ekstrim lah. Dia kata sememangnya kesan daripada darurat ini ialah perlembagaan itu digantung. Ya, maknanya perundangan yang dibuat mungkin boleh menjadi tidak selaras dengan peruntukan dalam perlembagaan. Ini yang maksudkan perlembagaan digantung. Tapi pada masa yang sama juga kita perlu ingat bahawa dalam negara kita, walaupun kita mempunyai proklamasi darurat, jadi kita masih lagi bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Jadi dari segi perundangannya, kesan perundangan yang berlaku ialah peruntukan perlembagaan itu boleh tidak diikuti lah. Tetapi sebenarnya ia bukan semudah itu. Contoh apabila bila perisytiharan darurat itu dibuat, maka sekiranya parlimen itu tidak bersidang secara serentak, dua-dua majlis, dua-dua dewan itu tidak bersidang secara serentak, maka Yang di-Pertuan Agong boleh membuat undang-undang yang kita namakan ordinan. Tapi Yang di-Pertuan Agong juga perlu berhati-hati sebab apa? Setiap ordinan, bahkan proklamasi darurat yang dibuat itu juga akan dibentangkan di parlimen. Jadinya tindakan itu walaupun dalam keadaan darurat perlulah berhati-hati kerana ianya akan dilihat balik oleh parlimen tentang apa yang telah diisytiharkan semasa darurat. Di sini kita tak bolehlah nak mengatakan bahawa kononnya pihak eksekutif itu akan bertindak sesuka hati walaupun boleh membuat sesuatu yang tidak selaras dengan perlembagaan. Jadi hal berkaitan dengan kebertanggungjawabban pihak eksekutif ini juga masih ada. Tapi kalau kita kata darurat ini atas sebab mahu menyelesaikan permasalahan politik. Jadi dia tidak seumpama perisytiharan darurat pada tahun 1969. Dia tidak melibatkan pertumpahan darah. Jadi kita harus melihat pada situasi. Kehidupan awam mungkin lagi masih dalam keadaan serupa. Dia cumanya dari segi pentadbiran negara itu saja. Jadi kita tak perlu panik dulu bila mendengar perkataan darurat tu kerana suasana itu mungkin tidak berubah, tetapi dia akan memudahkan kerajaan ataupun pihak eksekutif tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka anggap telah menyebabkan keadaan yang tidak baiklah dan mereka harus selesaikan dengan lebih berkesan lagi.